Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah malam ni kita kembali sedikit lewat kerana nak memberi laluan kepada tuan-tuan dan puan-puan menghabiskan menonton pertandingan bola sepak suku akhir kedua yang menyaksikan pasukan-pasukan yang akan mara ke peringkat separuh akhir. Saya mewakili Johor Darul Takzim lah kan, JDT. Siapa lagi? JDT lah. Kita Luqman orang Keluang, saya orang Kota. Saya Batu Pahat. Batu Pahat Luqman Batu Pahat, saya Kota Tinggi. Jadi kalau keputusan tadi kekal saya ingat Johor menang 1-0 ke atas Kedah dengan agregat 1. Jadi kita jumpa di separuh akhir lah. Dan tahniahlah kepada orang Melaka. Saya ingat Melaka pun insyaAllah masuk ke separuh akhir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni hari yang saya ingat banyak isu hari ni diletupkan. Biasalah seperti mana yang kita jangkakan 48 jam kempen yang terakhir ni akan banyak isu yang sengaja dikeluarkan untuk memanaskan suasana. Maklumlah 10 hari itu tak ada apa sangat modal yang dia orang nak bercerita kan. Letak calon nak letak gambar calon pun ada parti yang tak berani letaklah gambar seorang tu kan. Jadi merata gambar dia semua. Dan hari ni kalau tuan-tuan tengok semalam diskusi perdana dengan Ketua Menteri dan juga Timbalan Presiden UMNO Tok Mak Hassan dan Datuk Sulaiman, ada banyak perkara yang telah di-clearkan. Tapi nampak gaya macam saja nak main isu kan. Malam ni kita bincang. Baik, perkara pertama yang kita nak bincangkan ni, kita dah bagi tahu dah semalam bahawa Ketua Menteri Melaka interim Datuk Sulaiman Mat Ali dah bagi komitmen sekiranya Barisan Nasional dipilih untuk mentadbir kerajaan negeri Melaka untuk 5 tahun yang akan hadapan. Antara perkara utama yang akan difokuskan ialah untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas siasatan bebas untuk menyiasat berkenaan dengan isu pasir dan isu tambak laut ni. Betul. Sebenarnya isu pasir dan isu tambak laut ni adalah dua perkara yang berbeza. Termasuk juga isu tentang bagaimana sebuah company ni beli tanah dan tanah itu ditukar daripada leasehold kepada freehold kerana kanun tanah negara tak membenarkan lagi untuk tujuan ini ditukar. Jadi banyak sangat ceritanya kan. Jadi kita pun sambutlah cabaran tu. Jadi kita akan tubuhkan jawatankuasa bebas ini dan akan mengheret siapa jugalah. Ini komitmen kerajaan. Siapa itu juga. Kalau BN menang. Kalau BN menang lah. Tapi kalau lah yang satu lagi menang, dia cakap je lepas tu dia tutup Confirm lah. dia kuburkan cerita Confirm ni. Dia kubur. Jadi yang menariknya hari ni, sebentar tadi saya dimaklumkan oleh Datuk Luqman, dia dah buat sumpah laknat. Jadi semestinya bila ada buat sumpah laknat ni, ada banyak perkara, ada banyak dokumen yang Datuk Luqman dah perolehi. Semalam dia dah buat police report, hari ni dia buat sumpah laknat. Jadi siapa yang tertinggal gerabak kereta api sebentar tadi, baik, mungkin kita repeat balik Datuk Luqman. Apa asas Datuk apabila Datuk membuat sumpah laknat? Semalam dah buat police report, hari ni buat sumpah laknat. Mungkin netizen boleh faham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pertama sekali dalam Islam ni, kalau kita menuduh orang, kita tak boleh bersumpah. Kita tidak boleh bersumpah. Dia bukan sumpah laknat. Dalam Islam kita panggil dia bermubahalah. Apabila kita dituduh dengan tuduhan yang berat, macam hari ini Idris Harun telah memuat naik satu laporan polis yang dibuat oleh seorang lelaki yang tak berani letak nama dia. Semua dipadam. Nama dia pun kita tak tahu siapa, dia punya IC semua padam, kita faham lah. Dia telah menuduh bahawa saya membuat fitnah ke atas Adli Zahari, saya membuat fitnah ke atas Idris Harun, dan saya membuat fitnah ke atas Tun Khalil. Ini apa yang telah pun dilontarkan oleh individu yang membuat laporan polis dan meminta saya meminta maaf pula. Ini satu perkara yang sangat mengejutkan lah. Yang paling saya pelik sekali,
individu ini membuat laporan polis berdasarkan penafian yang dibuat oleh Adli Zahari dan Idris Harun. Dia tak tahu 2 ekor penyamun ni, kan? Walaupun mereka ni bekas ketua menteri, dia tahu bahawa dua-dua orang ini masuk dalam jawatan kuasa penswastaan Kerajaan Negeri Melaka. 2 orang inilah yang mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa penswastaan yang meluluskan konsesi menambak laut, 28 konsesi. Saya senaraikan satu persatu. Ada bukti. Kan? Dia boleh nafikan. Dan nafikan okey lagi. Dia buat silap besar dengan mengatakan bahawa saya buat fitnah. Yang itu sebenarnya saya tunggu. Bila dia tuduh, bila dia tuduh saya, mereka cerita saya buat fitnah. Kan? Apabila seorang umat Islam dituduh melakukan perbuatan memfitnah. Fitnah ni berat dia punya tuduhan ni. Betul. Seumpama memakan daging saudaranya sendiri. Jadi saya pun menggunakan peluang ini untuk melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Saya bersumpah dengan nama Allah. Tadi selepas kita buat tahlil dekat air limau di air limau, saya bersumpah dengan nama Allah bahawa dakwaan saya zaman Idris 2013 sehinggalah zaman Adli 2019, 28 konsesi penambakan laut telah diberikan oleh 2 individu ni, Idris dan juga Adli Zahari, sebagai pengurusi jawatan kuasa penswastaan Negeri Melaka. Saya lafazkan sumpah bahawa perkara itu adalah benar. Dan saya juga bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi bahawa dakwaan saya berhubung 5 buah syarikat. Salah satu daripadanya ialah anak kepada syarikat yang dimiliki oleh anak kepada Tun Khalil, bekas TYT, yang hari ni duk pergi kempen untuk amanah. Lepas tu kita pula tengok dekat Masjid Tanah ni dia berkempen pula untuk Mas Ermiati. Rupa-rupanya lepas kita siasat, gelombang apa nama syarikat anak dia tu menerima konsesi mengeluarkan pasir di kawasan tadahan hujan di negeri di daerah Jasin. Tempat itu digezet sebagai hutan simpan kekal. Masa zaman Idris diberikan, kemudian zaman Adli Zahari, Idris daripada 2015 sampai 2020 dia orang keluarkan pasir kat sini. Zaman Adli Zahari dia halalkan pengeluaran pasir daripada kawasan ni dengan menukar status tanah tu kepada reserve pengeluaran. Menghalalkan caralah sebenarnya. Jadi yang paling sedap ni, Tok Azizan yang kita sedap ni, mereka tidak dapat pun langsung kelulusan EIA. Tak ada laporan EIA. Tidak ada laporan EIA, tak ada laporan kajian alam sekitar. Kesan kepada alam sekitar. Tak ada. Jadi macam mana 2 individu ini begitu gairah, begitu berani mengeluarkan pasir daripada kawasan tadahan hujan ni, menyebabkan Melaka berhadapan dengan masalah air yang teruk. Alhamdulillah 1 April 2020 Datuk Seri Sulaiman Ali dah selesaikan masalah ni, dan kemudian beliau telah membawa masuk lebih kurang 1.6 bilion untuk selesaikan masalah air dekat Melaka ni. Jadi saya lafazkan sumpah ni dan saya nyatakan sekiranya tuduhan saya ini tidak benar dan saya mereka cerita, saya rela Allah Ta'ala jatuhkan bala pada diri saya. Dan tadi saya telah mencabar Idris Harun dan Adli Zahari untuk dia melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, menafikan bahawa zaman pemerintahan Idris Harun, zaman pemerintahan Adli Zahari, tolong nafikan jika tuduhan saya ni tak benar. Maknanya tidak ada pengeluaran konsesi untuk tambak laut kepada 28 konsesi ni, dan tidak ada 5 syarikat yang kita namakan ni, semalam telah menerima konsesi untuk mengeluarkan pasir daripada kawasan tadahan hujan, iaitu kawasan di Jasin, hutan simpan kekal ni. Saya cabar dia. Sebab kalau dia buat report polis, dia pun tak berani nak buat report polis, dia suruh orang lain buat report polis.
Dan kalau lepas ni polis siasat, polis tanya dengan dia, betul ke kamu menafikan? Saya tak ada nafikan. Yang menafikan, yang kata saya menafikan orang yang buat report. Nampak dia selamat? Pandai ya? Pandai tak? Pandai. Dia boleh tipu sebarang orang, kan? Dengan kita dia silap, kan? Kedua, kalau dia sama saya, silakan. Tapi bila dia kalah, dia akan kalah dalam saman ni selepas pilihan raya. Saya berani bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, saya tak mereka cerita kerana semua maklumat ini saya dapat daripada dalam. Saya dapat daripada dalam. Dokumen ini semua dokumen yang betul. Memang ada yang dibawa OSA, yang tu saya tak boleh keluar. Kan? Tapi saya cabar, bawa pergi mahkamah. Kita keluarkan semua dokumen-dokumen OSA. Kalau perintah mahkamah, semua dokumen ini boleh dikeluarkan. Saya cabar dia. Tapi masalah dia, kalau dia bawa report polis ke, dia cabar je di mahkamah, benda ni lepas pilihan raya baru rakyat negeri Melaka akan tahu, macam cerita isu 1MDB. Betul. Lepas pilihan raya, rakyat dah tolak BN, baru tahu semua cerita YMDB ni penipu belaka. Kan? Jadi kita cabar dia sebelum tarikh pembuangan undi. Saya cabar Idris Harun dan juga Adli Zahari untuk melafazkan sumpah menafikan. Menafikan bahawa 28 konsesi ni telah diberikan untuk tambak laut dan juga 5 syarikat ni telah diberikan untuk mengeluarkan pasir di kawasan reserve hutan simpan kekal. Tolong nafikan. Dan malam ni juga saya nak cabar satu lagi. Saya cabar Idris Harun melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi bahawa dia tidak pernah menerima 5 sen pun hasil daripada konsesi menambak laut dan hasil daripada konsesi mengeluarkan pasir. Dan kalau misalnya dia ada terima, saya minta dia lafazkan macam saya. Allah Ta'ala akan laknat dia. Sebab sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi ini Allah Ta'ala akan bayar cash di dunia. Tak akan tunggu akhirat. Bukan boleh buat main-main. Bukan boleh buat main-main. Itu sebab sampai sekarang Anwar Ibrahim tak berani bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi bahawa dia tak pernah meliwat sesiapa. Tak pernah. Tak berani. Tak macam Datuk Seri Najib. Bila orang tuduh Datuk Seri Najib membunuh Altan Tuyah, dengan mudah orang yang betul-betul tahu dia berada di pihak yang mana, dia dengan mudah melafazkan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, saya kenal pun tidak dengan wanita Mongolia ni. Dan kita, bukan sekali, 3 kali. Dan akhirnya apa yang kita nampak, mereka yang bersumpahat mengenakan pelbagai dakwaan kepada Datuk Seri Najib ni, mereka mendapat balasan cash. Mereka sekarang mendapat balasan satu demi cash. Satu kerajaan jatuh. Betul. Jatuh tanpa pilihan raya pula tu. Tanpa pilihan raya. Ini kita nak tambah sikit tentang Khalil Yaakob malam ni. Rupa-rupanya bukan sikit. Banyak lagi. Salah satu daripadanya sebuah pelabuhan baru di Kuala Linggi yang diusahakan oleh Syed Mustafa, sahabat baik Tan Sri Khalil. Tan Sri Khalil yang telah melobi kerajaan negeri ketika itu, kerajaan negeri lah, untuk diberikan kepada sahabat baik dia ni sebuah syarikat yang bernama Tech Marine, tak silap saya, Tech Marine, untuk menambak laut di Kuala Linggi dan membina pelabuhan. Patutlah dia beria-ria berkempen. Sekejap dia kempen untuk calon Ketua Menteri Melaka. Ni daripada Amanah, kan, dia duduk dengan Mak Sabu. Lepas tu pula dia dengar Mas Emiati pula dicadangkan menjadi calon Ketua Menteri, dia pergi pula tempat Mas Emiati. Inilah masalahnya. Setengah-setengah kawan kita dah diangkat jadi Setiausaha Agung UMNO, jadi Menteri UMNO, dah kaya raya, kan? Lepas tu kita bagi peluang pula jadi TYT. Lupa diri. Last kali khianat kepada UMNO. Baru je pencen berapa bulan. Nasib baiklah Tun Ali Rostam ni orang yang taat setia kepada UMNO dan Barisan Nasional.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Ya. kita dah bagi komitmen, Barisan Nasional, UMNO dan Barisan Nasional dah bagi komitmen. Kalau nak tahu cerita sebenar tentang pasir ni, Ya. undilah, bagi solid undi kepada Betul. Barisan Nasional, once and for all. Kita akan buat dan jawatan kita akan kuasa siasatan, betul. bebas. Nah, Jawatan ini- kuasa siasatan bebas. Ha. Kita akan ambil orang daripada Pakatan Harapan untuk bersama duduk dalam jawatan kuasa ni. Biar dia orang sendiri boleh beritahu pada kawan-kawan Pakatan Harapan bahawa jawatan kuasa ni akan telus. Kalau tak betul, tak telus, saya ada. Saya akan pastikan jawatan kuasa ni telus, insya-Allah. Jadi itulah tujuan kita. Kita dah kata jangan jolok sangat isu pasir ni. Kan? Jangan jolok sangat. Dia Kan? buat graf, bukan aku sakit hati betul tengok dia buat graf tu. Saya tengok macam pensyarah Sebab saya. menipu. Menipu. Mula-mula dia cakap, oh Datuk Seri Ali under declare 10 bilion. Tapi penipuan dia dekat situ juga kita dapat kesan. Tiba-tiba dia kata, oh ni banyak sangat 10 bilion. Banyak sangat 10 bilion. Overcook. Overcook. Dia tukar kepada 100 juta. 100 juta. Daripada 10 bilion ni boleh tukar kepada 100 juta. Tapi kalau 100 juta ni nak beritahu, 1 kubik meter ni orang yang mendapat konsesi pasir macam Datuk Ali, dia memang dia buat kat Jakarta, dia buat kat banyak negara luar pun dia jadi. Apa salahnya Idris bagi salah satu konsesi kepada dia untuk dia menguruskan tentang penambakan laut. Kalau 70%, 70 sen, 70 sen 1 kubik meter, nak dapat apa dipanggil 100 juta ringgit ni, memerlukan lebih kurang 140,000 lebih hektar. Oh. Itu kalau Sedangkan yang kawasan yang Datuk Seri Ali bangunkan tu, usahakan tu tak sampai 200 hektar. Dia orang lipat ganda kan. Itu sebabnya kalau menipu ni malam lambat laun orang akan tahu. Betul. Penipuan tu tak betul. Jadi kita mintalah semua pengundi steady, jangan kalut-kalut. Kita ada 24 jam aja. Ini sekarang Betul. kita dah pukul 11 lebih ni. Malam besok pukul 12 dah tak boleh kempen. Kita Tak ada boleh. kurang lebih 24 jam saja daripada sekarang untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat keputusan. Bagi mandat kepada kami di Melaka ni, insya-Allah kita buka semua cerita dan kita macam tadi Datuk Lokman pun bagi tambahan, bukan saja tubuh jawatankuasa, libatkan sekali parti-parti Kita ambil politik. pembangkang sekali. Ambil pembangkang, duduk dalam sekali. tu. Bagi semua orang puas hati. Bagi tengok. Tengok semua. NGO pun kita panggil sekali. Dia ada macam dia panggil rasuah buster lah, macam-macam lah, Malaysian Corruption Watch lah. Tengoklah, tengok. Dan SPRM pastinya mengikuti. SPRM dah ikut Idris ni lah, anytime saja. Jadi sebab tu kita kata malas kita ni kan. UMNO ni kita kata parti ni keramat. Kan, jangan diapa-apakan UMNO ni. Pemimpin ni memang datang dan pergi. Tapi kalau you kaitkan UMNO, dia lain kali kalau tak bersih, duk diam-diam lah. Jangan jolok-jolok. Jangan jolok. Betul. Kita nak lawan tak ada masalah. Betul. Kan? Kalau kita pun sama korup macam dia, kan? Mungkin kita akan fikir 10 kali nak melangkah ke depan. Nak lawan, betul tak? Betul. Dah 3 tahun kita lawan. Baik Mahathir, Firaun, baik Muhyiddin, kerajaan gagal ataupun bapa lockdown, Betul. ataupun siapa juga. InsyaAllah. Orang macam kami ni, kami nak We tidur got malam. nothing to lose. Nak tidur malam, kami dapat bantal je, kami turun lena. Tak fikir apa dah. Tetapi yang ada skandal, yang ada macam-macam ni. Tapi boleh bayangkan lah, malam ni dia tak tidur. Okay lah. Okay, we play along lah. Okay. Baik, itu cerita pasal pasir. Okay. Pasal pasir bukan saja dah ada sumpah, dah ada dakwaan, komitmen daripada parti, daripada Datuk Seri Mak Hassan pun dah bagi tahu dia menyokong tindakan penumbuhan jawatankuasa bebas untuk menyiasat. CM pun dah bersetuju. Jadi apa yang tuan-tuan perlu buat ialah 28 hari bulan, 28 pula. 20 hari bulan, hari Sabtu keluar mengundi, bagi mandat kepada Barisan Nasional. Jadi Jangan ragu-ragu. Siapa yang sokong ni, yang kata yang sokong anti rasuah dan sebagainya, yang ada di negeri Melaka berdaftar sebagai pengundi, ayo
Jangan segan-segan lah. Undi Barisan Nasional untuk kita tengok tahu apa cerita. Betul. Okey, baik, itu satu bab. Kita close case tentang Pasir. Betul. Baik, hari ni kita dah tunggu lama lah. Akhirnya diumumkan calon Ketua Menteri daripada Perikatan Nasional. Lepas kita balon. Perikatan Nasional tak berani. Betul. Last sekali diumum Muhyiddin juga. yang kecewa. Diumum juga. Diumum juga petang tadi. Dan kenapa kita nak bawa cerita ni? Kerana calon yang bertanding, Datuk Mas Emiati ni, dia akan berjumpa dengan Tok Guru dia. Dia akan berjumpa dengan Sifu dia. Datuk Rauf kan. Ada orang pun cakap Rauf ni, Datuk Rauf ni macam-macam. Jadi inilah kebenaran, inilah peluang. You nak jadi CM kan? You nak lawan dengan Datuk Rauf di Tanjung Bidara. Betul. Jadi kita bertanding lah dengan sebaik-baiknya. Tetapi Datuk, kepada para penganalisa politik, pengumuman pelantikan Datuk Mas Emiati ni sebagai calon Ketua Menteri memberi kelebihan, memberi advantage yang besar kepada Barisan Nasional. Saya nak minta Tok ulas bab tu sementara saya menghirup teh panas. Okey. Pertama sekali bagi saya, jelas menunjukkan di dalam Bersatu Azmin Ali lebih berkuasa. Sebab Mas Emiati ini ialah calon yang Azmin Ali mahu letak sebagai Ketua Menteri Melaka. Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu meletak Rafiq Nizamuddin sebagai calon Ketua Menteri. Kalau saya lah Rafiq Nizamuddin dan nak ujung-ujung ni, kita ni presiden man, kan? Tiba-tiba presiden kita pun orang dah bolayan dah. Orang dah tak nak dengar dah Muhyiddin ni. Orang dah tahu bahawa Muhyiddin ini dibandingkan dengan jaguh semburit negara. Lagi rendah martabat dia. Yalah, korang Azmin tak kacau bini orang. Kan? Sampaikan parti dia pun tak nak dengar cakap dia. Kan? Sehingga parti dia mengambil keputusan ikut cakap Azmin Ali untuk mengangkat Mas Emiati. Saya cukup gembira lah. Betul. Sebab kita tahu bahawa Mas Emiati ni akan ditanam oleh Datuk Rauf hidup-hidup. Dan dengan apa yang kita keluar berhubung dengan isu Pasir ni, alhamdulillah kawan saya Datuk Hasno Sidang Husin, saya dengar dah makin cerah harapan dia nak menang. Jadi kalau tuan-tuan pilih Pakatan Harapan ke pilih Perikatan Nasional, dua-dua calon Ketua Menteri dah mati ya. Baik, jadi pada sebelum sempat berjuang ni. Sebelum sempat Jadi pada siapa yang mengikuti siaran ini, kita nak tengok pendapat tuan-tuan dan puan-puan tentang pelantikan, bukan pelantikan, tentang pencalonan Datuk Mas Emiati ni. Kalau tuan-tuan sokong, katakan sokong. Mas Emiati ni, kalau tidak, katakan tidak. Kita nak tengok berapa banyak yang nak menyokong pencalonan Mas Emiati sebagai calon Ketua Menteri. Dan kita pun nak tengok apa respon kawan-kawan kita dalam PAS, sahabat kita ni, saudara kita dalam PAS. Kita nak tengok respon diorang dengan pengumuman kononnya calon Ketua Menteri wanita pertama yang dibuat. Minta Lokman komen. Jadi kita boleh tanya dengan PAS. Selama hari ini PAS mengatakan bahawa imam tu mesti lelaki. Tiba-tiba kali ni kan, kita dengar PAS pula nak mengangkat imam tu di kalangan wanita. Dah setuju dah pun? Dah setuju. Muhyiddin tidak akan kalah kalau tanpa sokongan daripada PAS yang telah menyokong tokoh semburit negara ni. Kan? Jadi cadangan Mas Emiati ni sebenarnya mendapat restu daripada PAS sendiri. Mendapat restu bukan PAS di peringkat bawah, tapi kepimpinan PAS 1-2 kerat ni. Saya beritahu yang bawah-bawah ni okey. Yang bawah okey. Yang bawah okey. Saya nak beritahu bahawa ini satu benda yang bagus untuk Barisan Nasional. Pertama, orang belum lupa pengkhianatan Mas Emiati. Orang Masjid Tanah bekerja berhempas pulas pagi, petang, siang, malam, subuh, senja. Nak bantu dia menang. Last kali dia khianat. Kita kalah pilihan raya, dia tinggalkan kita. Dulu dia bukan main puji bosku. Dia puji Datuk Seri Najib. Dia kata, you will never walk alone. Last kali dia walk alone. Dia sorang-sorang lagi. Bye-bye. Dia sorang-sorang lagi, tuan-tuan. Yang kedua, orang di Masjid Tanah tahu dia tidak ada integriti. Duit putrinya satu hal, kan? Duit 1MDB-nya satu hal, yang akhirnya bila dia pergi ke dia pergi ke Bersatu, Mak Maslan kena dakwa, Tan Sri Syaril kena dakwa. Dia sepatutnya kena dakwa sama.
Mustafa Mohamad patut kena dakwa sama. Tetapi tidak didakwa. Lagilah orang marah. Orang tahu bahawa tindakan dia melarikan diri kerana penglibatan dia dalam menerima sumbangan yang kononnya datangnya daripada 1MDB. Jadi ini semua akan membantu Barisan Nasional. Saya yakin ini akan membantu Barisan Nasional dan ditambahkan pula Tanjung Bidara ni 94% pengundi Melayu. Berani. Berani dia. 94% pengundi Melayu. Kan? Buat fitnah macam mana pun, saya yakin Datuk Seri Rauf akan survive dalam pilihan raya ni dan dia akan menang dengan bergaya. Dan yang kita pelik ni Datuk calon ini dikatakan yang paling berwibawa, paling berintegriti. So maknanya standard berwibawa, standard integriti di sebelah sana. Di sebelah sana. Level tu je. Memang level tu. Komen Datuk macam mana? Apa tak komen dia? Integriti yang paling berintegriti Presiden PPBM. Presiden PPBM, kita pun tahu, dialah jago scheme of things. Jago merasuah pemimpin-pemimpin UMNO supaya melompat ke sebelah sana. Jago kacau bini orang, satu hal lagi, kan? Tak apalah, itu kita senyapkan, jangan bising-bising. Jangan bising-bising, kan? Kemudian jago mengayakan anak dan menantu dia. Oh lagi? Yang itu pun jangan bising-bising. Jangan bising-bising. Sebab mungkin Mahathir pun marah. Betul. Sebab dulu Mahathir nak supaya anak dia seorang billionaire. Sekarang rupa-rupanya menantu kepada Muhyiddin pun kan sudah dapat projek yang boleh melayakkan dia menjadi billionaire juga. Silat-silat Mahathir pun boleh marah dengan Muhyiddin Yassin ni. Jadi ini baru presiden. Belum kita cakap pasal timbalan presiden. Timbalan presiden kita pun tahu macam mana kediaman rasmi menteri besar tu, kan? Dah macam sarang pelacuran pun ya, macam kelab malam pun ya, kan? Macam pusat penagihan dadah pun ya, kan? Habis direnovate-nya. Sudah bertukar sifat. Kemudian ketua penerangan PN-nya. Semua orang tahu video dia dengan Haziq. Kan? Jadi itulah level integriti yang Muhyiddin daripada dulu duk cakap. Dia duk balon kata Datuk Seri Najib tak ada integriti kerana Datuk Seri Najib dikenakan pendakwaan terpilih oleh Pakatan Harapan. Dia duk kata Presiden UMNO tak ada integriti kerana Presiden UMNO duk kena aniaya dengan pertuduhan terpilih oleh Pakatan Harapan dan diteruskan oleh Perikatan Nasional. Tetapi pada hakikat dia, kalau misalnya Muhyiddin didakwa, kalau misalnya Mahathir didakwa, kalau misalnya Azmin Ali didakwa, kalau misalnya orang seperti Peja didakwa, kalau misalnya orang seperti Dr. Xavier Jayakumar, yang mana kroni rapat dia dijumpai dengan wang bernilai berjuta ringgit. Dia jaga pasir juga. Dia jaga pasir. Di peringkat pusat. Di peringkat pusat. Kalau dia pun didakwa, boleh lepas ke? Lagi clear cut case. Kes Muhyiddin dengan Nikaji sebenarnya adalah satu perbuatan jenayah. Dalam undang-undang negara ni, apabila kita mengurat seorang wanita, kita menyedari bahawa wanita itu isteri seseorang. Dan kita menggoda dia untuk akhirnya membawa kepada di atas katil. Kan? Itu adalah satu perbuatan jenayah. Di bawah seksyen 496 ke? 49. Baik. Jadi banyak benda berlaku lah dalam masa 48 jam ni Macam-macam berlaku. Macam-macam. Dia nak tembak UMNO Barisan Nasional tapi malangnya peluru tu balik patah balik kepada itu sebab mereka. Bila nak tembak tu pastikan peluru tu hanya ditujukan untuk satu orang dan pastikan bila kau tembak orang tu mati. Jangan sampai kalau mati. Korang nak cuba tembak kan, kena sipi kat telinga, kena kat bahu, berdarah-darah pun kita akan bangkit, kita akan tembak balik. Dan kalau kita tembak, when we shoot to kill.
Baik, cerita pasal yang berkaitan dengan PAS ni, kita pun terkejut juga. Dalam 48 jam yang terakhir ni, tiba-tiba pula ada orang kuat dalam parti itulah. Saya tak nak sebut nama lah. Dia buat satu kenyataan menuduh bahawa sebenarnya UMNO ni bully dia orang. UMNO ni macam abang besar. Jadi itu mengundang ini macam kenyataan Menteri Besar Terengganu je ni. Jadi mengundang rasa tidak senang UMNO kerana kita dah kata kita ni nak membangunkan mufakat nasional ni bukan mudah, tapi kalau dah semua perbincangan teknikal nak ditelanjangkan, nak diungkaikan di hadapan publik. Jadi Datuk Ahmad Mazlan Susagong UMNO pun buat kenyataan hari ni. Dia ulas bab ni, siapa yang abang besar ni. Jadi mungkin Lokman nak sembang sikit. Dia nak beritahulah PAS ni pun ialah parti serpihan daripada UMNO. UMNO ni dah 73 tahun. Memanglah kita abang yang paling besar sebab kita lahir dulu. Betul tak? Betul. Lepas kita lahir, baru PAS lahir. Kan? Kalau dah PAS tu parti serpihan kepada UMNO, maka sudah pastilah UMNO abang, PAS adik. Itu je. Dari segi pilihan raya 2018. Kalau nak kata UMNO abang besar, bersifat abang besar dan sebagainya. Saya nak beritahu tau. UMNO ni ada memenangi 79 kursi. Di bawah tiket Barisan Nasional. UMNO saja 54 kursi. Campur dekat Tanjung Piai, tambah lagi satu. Kita dah ada 80 kursi yang BN menang. Jadi, kalau misalnya kita ni kita punya say tu lebih kuat daripada yang menang hanya 18 kursi, itu pun kerana kita difitnah, kan? Jadi dia kena terima hakikat lah, kan? Tetapi kena ingat ketika kita sedang kuat dulu, kan? Betul. Saya nak tanya dengan Dr. Samsuri, apa Datuk Seri Najib tak bantu PAS? Saya nak beritahu muafakat nasional bukan baru ni, muafakat nasional bukan baru ni, muafakat nasional dah lama dah. Daripada kita berdemonstrasi untuk mempertahankan tentang Rohingya, daripada kita berdemonstrasi untuk mempertahankan untuk menentang pengumuman yang dibuat oleh Amerika bahawa Baitul Muqaddis dijadikan ibu negara kepada apa dipanggil Israel, kan? Kita dah bersama dengan PAS. Betul. Bukan setakat tu lah. Semenjak PAS telah pun ditinggalkan oleh DAP. PAS tak ada duit. Ni saya malah nak cerita. Tetapi pasal ini manusia ni, Sam ni, Dr. Sam ni, antara orang yang tahu bantuan yang diberikan oleh Datuk Seri Najib kepada PAS. Muktamar PAS tak ada duit. Siapa yang bantu? Datuk Seri Najib yang bantu. PAS nak bertanding pilihan raya tahun 2018. Siapa yang bagi bantuan kewangan? Kita yang bagi bantuan kewangan. Jangan dilupa, pada ketika itu kita mengenangkan ini saudara se-Islam. Bila berlakunya banjir 2014, Datuk Seri Najib boleh arahkan MKN ataupun kita punya jabatan yang mengusahakan soal bencana alam. Kita boleh salur semua duit kepada kita punya kerajaan persekutuan untuk menguruskan soal bencana alam. Tapi kenapa Datuk Seri Najib tak buat? Duit tu pula diberikan kepada kerajaan negeri Kelantan. Kita bagi kepada kerajaan negeri Kelantan, biar kerajaan negeri Kelantan selesaikan masalah banjir di Kelantan. Bantu orang yang terkesan akibat banjir. Ini balasan daripada Dr. Sam. Tapi tu, walaupun begitu, walaupun kita ni orang buat macam-macam. Saya belum habis, sikit lagi saya tambah. Sambil-sambil tu saya minta kru tolong check power. Power dekat sini dah low, source power. Boleh cabut ni, tambah ini. Okay. Saya nak beritahu Dr. Sam ni, semenjak dia belajar duduk dengan geng-geng sigar dekat Publica ni, Dr. Sam ni dah berubah. Betul-betul berubah. Dan antara sebab Tuan Guru Haji Hadi ni pun berubah, salah satu daripadanya selain daripada Taqiyuddin, Sam lah. Dr. Sam ni lah punya angkara. Dan yang menyebabkan PAS terpalit mengikut rentak Mahathir peringkat awal,
dan kemudian menyokong pula Muhyiddin hanya satu sebab, iaitu royalti minyak di Terengganu. Ini hari saya nak beritahu. Kan? Dan tidak lain tidak bukan, orang yang di sebalik perkara ini tidak lain adalah Dr. Samsuri, Menteri Besar Terengganu hari ini. Saya cabar dia, Nafikan. Kan? Saya akan bawa orang yang bawa duit. Buat. Kalau berani. Kita sabar, ada limit. Kamu pukul pimpinan kita, kan? Kau bagi 1 biji, aku bagi 3-4 biji. Beringat. Betul. Jadi menyentuh tentang hubungan dalam muafakat nasional ni Tok. Ya. Kita walaupun kita dah kena tiung pun kita bagi tahu UMNO tetap pegang keputusan Perhimpunan Agung UMNO, Ya. Keputusan Majlis Kerja Tertinggi supaya hubungan UMNO dengan PAS muafakat nasional ini terus diperkasakan. Ya. Jadi kod mana pun kita minta pada kawan-kawan yang dalam PAS supaya relax, kawan-kawan dalam UMNO supaya relax, supaya dia boleh faham bahawa apa pun ada 1-2 orang je yang ada masalah ni, tapi whatever it is, kita mengekalkan muafakat ummah ni, muafakat nasional ni, kita akan orang kata kita akan perkukuhkan. Jadi biarlah siapa-siapa yang nak cuba nak merosak ni tak apa, it's okay. Tapi stand UMNO adalah mudah. Stand UMNO adalah tetap apa pun muafakat nasional ni kita akan jaga, kerana nak menyatukan UMNO dengan PAS ni bukan suatu perkara yang mudah. Dia ambil masa puluhan tahun. Jadi biasalah bila kita nak buat baik ni akan adalah perkara-perkara yang akan mengganggu kita ni. Jadi kita kat sini maintain, kontrol macho. Kita apa pun kita dengan PAS, kita akan terus genggam tangan orang PAS. Kalau kita tengok di peringkat bawah ni, di PRM Melaka kita tengok banyak kerjasama ahli UMNO dengan ahli PAS. Apa pun yang berlaku di peringkat atasan, mereka terus berkempen bersama. Yang bawah okey, tak ada masalah. Bawah cun. Yang bawah ni alhamdulillah. Sebab mereka boleh nilai sama ada orang UMNO dengan orang Bersatu ni mana lebih ikhlas nak bersama dengan dia. Cuma bila ada 2-3 orang macam Dr. Sam, Taqiyuddin, yang mula sudah kabur mata. Sudah ingat hal dunia mengatasi hal akhirat. Senang cerita macam tu lah. Kita nak cerita panjang kan. Banyak benda kita boleh bercakap. Cuma kita masih lagi ingat tak mustahil satu hari nanti mereka akan patah balik bersama dengan kita. Betul. Apa pun tapi kita kena ingat. Kena ingat jangan sampai luka kat dalam ni terlalu dahsyat. Takut nanti bila nak patah balik baru nak bersama kita, lepas kalah semua kursi dalam pilihan raya ni, baru nak balik bersama kita, masa tu kita pun dah tak berapa nak percaya. Betul. Tambahan pula kita tengok dia dengan Wan Saiful Wan Jan Dr. Samsuri dengan Wan Saiful Wan Jan ni bukan main lagi. Macam seorang lambung, seorang sepak. Seorang lambung, seorang libas. Kan? Belum lagi kita yang melibas je. Kalau kita libas, terduduk dia orang ni. Jangan lupa. Betul. Betul. Jadi saya rasa saya Datuk Lokman pun orang yang berada dalam Dewan Merdeka masa kita sign piagam muafakat nasional ni. Pada saya the sweetest moment ever dalam hidup saya ialah apabila kedua parti besar orang Melayu ni kita tengok duduk dalam satu Dewan Merdeka, kita dengar lagu PAS, dia dengar lagu UMNO kan. Pada saya jangan kita bazirkanlah apa ni nikmat yang Allah dah bagi untuk mengukuhkan ukhuwah ni hanya kerana 1-2 orang punya kenyataan yang kita rasa amat mengusik perasaan lah. Betul. Dan mana ada kita ungkit-ungkit pasal dia orang kan, kita jaga. Tapi itulah kena tengok siapa yang abang besar ni kan. Jadi kita steady, kita harap, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya nikmat perpaduan ni kita kekal. UMNO ni steady, UMNO ni jiwa besar, daripada dulu dia jiwa besar. Dan sampai sekarang pun pimpinan masih lagi. Betul. Masih lagi kekalkan muafakat nasional, perkukuhkan muafakat nasional, dah setuju nak tanding logo masing-masing kan. Indah.
Tapi biasalah ada cubaan-cubaan itu pada saya. Kalau kita atasi nanti selepas 20 hari bulan ni, Ya. selepas dapat keputusan, akan ada kemenangan yang amat manis. InsyaAllah, Yang akan insyaAllah, kita kecapi. insyaAllah. Pun macam tu, kita tak tinggal kawan kita selepas. InsyaAllah. Kita tak tinggal. Kita tak akan tinggal kawan-kawan kita. Baik, Datuk. Ya. Hari ni juga isu yang keempat yang kita nak bawa ni kan, tiba-tiba pula di Dewan Parlimen dah jadi isu tentang kononnya Datuk Seri Najib minta, atau dia ayat media ni pun nak menyedapkan kan ke orang ni pun satu hal. Editor korang ni bukan masalah reporter, ni masalah Tak, ini sebenarnya perancangan tersusun untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Betul. Sebab dia tahu kekuatan hari ni, banyak kekuatan Datuk Seri Najib ni yang menyebabkan kita boleh menang. Betul. Dan mudah di Melaka ni. Faktor bosku. Itu sebab dia nak kena hukum. Betul. Jadi hari ni dia bawa dalam parlimen, dia kata Datuk Seri Najib tuntut ayat ni di atas staf, Datuk Seri Najib tuntut aset hartanah yang bernilai 100 juta. Jadi orang pun tengok dalam ni pun ada yang daripada awal tadi dah bising-bising, apa ni Datuk Seri Najib macam ni. Saya nak minta Datuk bagi pencerahan sikit bab isu ni. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, zaman Mahathir lah. Zaman Mahathir lah yang dia telah pinda akta yang membolehkan kerajaan itu apabila seorang Perdana Menteri pencen, dia dapat rumah, dia dapat pejabat, pejabat. Kemudian dia dapat 21 orang kaki tangan. Ini nak kena tahu Sebab apa dia buat benda ni? Sebab zaman tu dia dah nak pencen. Jadi sebelum dia pencen, dia sudah pun mengubal akta yang membolehkan seorang Perdana Menteri lepas dia pencen, dia dapat rumah, kediaman. Itu yang Mahathir ada kediaman di mana? The Mines. Kemudian dia dapat pejabat yang dibiayai oleh kerajaan. Datuk Seri Najib dah isi borang selepas kalah pilihan raya, maka dia isilah untuk memohon semua kelengkapan dia. Tapi 2018 ada Mahathir luluskan. Ini apa yang termaktub dalam akta. Hak seorang bekas Perdana Menteri. Memang patut dapat rumah, memang patut dapat untuk pejabat, memang patut dapat entourage dan sebagainya, lebih kurang 21 orang kaki tangan. Yang ini memang termaktub dalam akta yang Mahathir buat. Betul. Ada faedah persaraan bekas-bekas Perdana Menteri. Bezanya 2018 tak dapat. Tunggu 2019 tak dapat. 2020 pun tak dapat. 2021 bila dia dah nak kalah pilihan raya, tiba-tiba dia suruh keluarkan benda ni. Tiba-tiba Tengku Zafrul pula boleh keluar kenyataan. Itu sebab nak beritahu dengan Tengku Zafrul, kat mana juga kau bertanding, kau tunggu nanti. Kita datang. Itu hari dikerjakan Datuk Seri Najib dengan Lembaga Asia Dalam Negeri. Selepas Lim Guat Eng dah tak ada, dia pun turut sama mengerjakan Datuk Seri Najib. Lepas ni kita tengok. Ni kawan baik kepada Nazir ni. Kawan baik pada J. Adik Datuk Seri Najib. Yang adik dan anak Tun Razak. Tetapi jiwa dia dengan Mahathir. Sampai berjumpa dengan Mahathir di London. Ini pun ada juga pengkhianatan-pengkhianatan lain. Ini panjang cerita. Tetapi saya nak beritahu, kenapa tak pertikai? Kenapa dalam parlimen Mahathir nak pertikai apa yang Datuk Seri Najib dapat? Sedangkan dia pun dapat rumah. Malah dia dapat Yayasan Kepimpinan Perdana, satu besar je punya bangunan. Datuk Seri Najib cuma menyewa di Jalan Bukit Pantai. Pejabat dia kecil je. Malu kalau orang tahu tu pejabat bekas Perdana Menteri. Begitu juga dengan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin pun dia terus bila dia tidak jadi Perdana Menteri, walaupun 17 bulan, dia tuntut. Dia tuntut dia punya staff, dia tuntut dia punya entourage dia, dia tuntut dia punya rumah. Dia minta rumah. Sebab nak lepaskan Muhyiddin, maka kena bagi dulu kepada Datuk Seri Najib. Persoalan dia, kenapa dah dekat 4 tahun ni, baru sekarang. Dah dekat pilihan raya. Bila kamu dah nak kalah semua kursi, baru keluarkan benda ni. Dan dia gunakan Zafrul. Kenapa?
Ini persoalan dia. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Adalah fitnah bahawa Datuk Seri Najib minta hadiah 100 juta seperti mana yang digambarkan oleh media-media yang pro Pakatan Harapan. Saya nak beritahu yang sebenarnya, saudara, selepas 4 tahun ni, 3 tahun lebih, barulah Datuk Seri Najib diberikan 3 pilihan. Nak pilih yang mana? Dia ada 3 rumah. Daripada 3 rumah ni, Datuk Seri Najib bincang dengan ahli keluarga dia pilihlah yang dekat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebab dalam kawasan Kuala Lumpur. Itu termasuk dalam 3 pilihan. 3 pilihan yang kerajaan berikan. Bukan dia yang tentu. Bukan dia yang minta. So janganlah buat fitnah keterlaluan. Melampau Zafrul ni dengan Mahathir ni. Nampak tak? Dia orang ni masih bekerja sama. Masih bekerja sama. Itu sebabnya lah kan. Kita kena cepat buat pilihan raya umum. Kalau kita tak buang mereka-mereka yang hari ni kita ingat dia orang UMNO. Duduk dalam UMNO. Tapi jiwa dia jiwa bersatu, tuan-tuan. Jiwa dia Muhyiddin ni. Dia die hard fan kepada Muhyiddin Yassin. Penyokong setia. Bukan kesetiaan dia, walak dia kepada Presiden UMNO. Tetapi kepada Presiden PPBM. Bahaya. Setiap apa yang dia keluarkan, orang ingat betul. Saya nak beritahu Datuk Seri Najib pilih dekat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebab apa? Sebab dekat dengan rumah dia. Itu je. Pejabat dia kecil, tuan-tuan. Kemudian kita masih ingat lagi masa Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dia punya kelayakan patut 21 kaki tangan kan? Dia punya entourage. Dia punya rider. Kena tarik, jangan lupa. Zaman Datuk Seri Najib, rider Mahathir, kita bagi mengikut apa yang dia layak untuk dapat sebagai bekas timbalan, bekas Perdana Menteri. Kita tak kacau. Nampak tak busuk hati Mahathir ni? Baik, sebab itu tuan-tuan dan puan, kita punya tajuk pokok perbincangan kita pada malam ini ialah dalam pilihan raya negeri Melaka ni. Siapa lawan UMNO yang sebenar? Lawan UMNO yang sebenar dan lawan tuan-tuan dan puan-puan yang sebenarnya ialah Pakatan Harapan. Betul. Tetapi apa yang kita nampak hari ini, semua kempen ini dibuat satu diversion yang kuat di saat akhir. Seolah-olah nak melagakan UMNO dengan Perikatan Nasional, nak melagakan Barisan Nasional UMNO dengan PAS. Jadi ini yang kita nak simpulkan dalam perbincangan ni, Datuk, bahawa kita kena tahu siapa yang kita nak lawan ni. Tak ada masa, tak ada kebaikan pun kalau kita nak berbalah dengan sahabat kita dalam PAS. Kerana parti masih membuat ketetapan yang sama. Dan oleh sebab itu, saya minta kepada semua jangan termakan dengan apa juga yang cuba digembar-gemburkan dalam 48 jam yang terakhir, especially 24 jam yang terakhir ni. Dia guna ejen-ejen provokator dia untuk melaga-lagakan ni kita sesama kita pula. Sedangkan musuh kita yang sebenar tu ada ialah kepada Pakatan Harapan yang benar-benar 22 bulan mencabar apa juga pilar, apa juga sendi-sendi orang Melayu pada ketika tu. Mungkin Datuk nak komen bab tu. Itu sebab kena faham hari ni DAP dah tak payah buat kerja, tuan-tuan. Sebab barulah DAP Muhyiddin Yassin hari ni buat kerja, buat kerja untuk DAP. Hari ni, tuan-tuan, Muhyiddin ni, PAS dan rakan-rakan PN ini, mereka target cuma nak menang 4. Mereka nak curi daripada UMNO ni, UMNO dulu ada 13 kursi, mereka nak menang 4 saja. Dengan 4 kursi yang mereka boleh menang, mereka akan bawa pergi bersama dengan Perikatan, dengan Pakatan Harapan, mereka akan membentuk kerajaan bersama. Itu sebab kita tahu, DAP tahu, dia buka mulut je, orang Melayu ingat apa yang berlaku 22 bulan zaman Pakatan Harapan. DAP hari ni senyap sunyi. Betul? Tak berkata apa. Betul. Dia punya barua dia ni yang buat kerja. Dia punya budak surahan dia ni, Muhyiddin, tuan-tuan, yang buat kerja untuk tarik undi daripada orang Melayu yang menyokong UMNO, supaya bila undi Melayu ni, tuan-tuan, ditarik daripada UMNO dan BN, maka yang akan menang akhirnya ialah Pakatan Harapan. Tetapi saya yakin rakyat negeri Melaka tidak akan diperbodohkan. Hari ini kena pastikan jangan ada satu undi pun kita berikan pada Perikatan Nasional.
Jangan ada satu undi pun ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, saudara mara kita, sahabat handai kita yang dibazirkan memberikan undi kepada calon bebas ataupun calon daripada putra. Kerana bila tuan-tuan campak undi tuan-tuan kepada tiga pihak ini, PN, putra, bebas, maka akhirnya apa akan berlaku? Undi BN tak cukup. Bila undi BN tak cukup untuk memenangi sesuatu kursi, yang akan menang ialah Pakatan Harapan, bukan PN. Betul. PN tak akan menang satu kursi pun. Saya dah ulang banyak kali. Kenapa? Saya dah bagi fakta kenapa. Tak payah saya ulang berulang kali. Kan? Satu kursi pun mereka tak nak menang. Cuma tuan-tuan, mereka tak akan menang. Tetapi apa yang akan berlaku, dia boleh tarik untuk kalahkan kita. Itu je. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Berhati-hati. Jangan termakan dengan hasutan-hasutan daripada puak Perikatan Nasional. Ya. Jadi itu yang kita nak tuan-tuan betul-betul faham ni. Tinggal 24 jam lagi kempen, mereka nak melagakan kita dengan sesama kita ni. Betul. Melaga. Dia duduk kat situ goyang kaki, goyang kaki. Sulah galo galo. Wah, kita boleh menang leh. Boleh menang. Jadi ingat sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah masak sangat dengan perangai ni. Jadi tak payah kita nak berkelahi kan, kita cari silap orang tu cari silap kita hentam dia hentam kita. Sebenarnya kita dah nampak dia dah hantar ejen-ejen dia untuk songket sana songket sini. Sebab itu UMNO tetap steady. Kita you buat macam mana pun nak pecah belahkan kita dengan PAS, kita tetap steady. PAS sahabat kita dunia akhirat. Kita tetap dengan muafakat nasional. Kita tetap dengan ketetapan kita. PAS yang bawah ni lah. Yang bawah lah. Yang bawah lah. Kalau yang perangai macam Samsuri, macam Takiuddin, macam 2-3 orang lagi ni. Saya harap Perhimpunan Agung PAS akan hukum mereka. Rupanya Perhimpunan Agung PAS menghukum orang yang pro kepada kerjasama antara UMNO dengan PAS. Betul. Amat menyedihkan. Betul. Amat menyedihkan. Jadi saya pun dah ada sesi wawancara dengan Profesor Datuk Dr. Razwan dari Majlis Profesor Negara. Dia pun dah bagi pendapat sama macam apa yang Datuk Lokman sebut, bahawa peranan Perikatan Nasional dalam pilihan raya kali ini tidak memberi satu kekuatan kepada agenda perjuangan kita. Kerana setiap undi yang diberi kepada sana akan menarik undi daripada Barisan Nasional yang akan mengintai peluang yang sedang menunggu ialah Pakatan Harapan. Betul. Jadi tak guna kita bergaduh berkelahi, akhirnya Pakatan Harapan yang menang. Ini menang jadi abu, kalah jadi agang. Akhirnya orang Melayu besok nanti bila dah kena tindas, bila ICERT nak buat balik, ratifikasi itu, ratifikasi ini dibuat, akhirnya baru kita nak berkumpul, baru kita nak bersama balik. Betul. Jadi dia orang dah kaya, kita masa tu dah terlambat. Dah terlambat. Jadi kita dah dapat satu naratif yang saya rasa kita dah ada satu naratif yang kuat lah di sini. InsyaAllah. Bahawa kita dalam kempen yang berbaki 24 jam ni, kita hati-hati dengan provokasi-provokasi di luar yang nak memecah belahkan perpaduan, yang nak merosak kesejahteraan. Macam Datuk Lokman cakap tadi, betul. Kita tengok DAP tadi, mana ada DAP keluar statement dengan Uncle Lim pun relax kan, minum kopi tiam kan, tak ada apa. Tiba-tiba pula kita pula yang songket sana songket sini kan. Jadi saya menyeru, tapi bila dia songket, dapatlah songket balik, jangan marah. Dapatlah. Jadi kita minta semuanya bertenang, dan 24 jam ni kita lalui dengan sebaik-baik yang mungkin. Kempen kita pun memang cantik lah tu. Tak adalah orang macam dulu kan, cabut bendera, buang lah apa. Adalah 1, 2, 3, tapi isolated cases. Overall semua cun. Semua cun. Jadi Tok, pesan Tok ni untuk 24 jam yang terakhir ni, pada pandangan Tok lah sebagai orang yang duduk dalam media sosial, kuat dalam media sosial, apa yang pengundi-pengundi perlu alert ni sekarang ni? Sikit sekarang ni saya minta semua pihak pada malam ni, inilah malam terakhir kita nak menjawab isu. Betul. Isu yang paling dahsyat hari ni ialah isu pasir. Isu pasir yang paling teruk sekali, yang menyebabkan kita ni terjejas banyak. Betul. Jadi kita dah keluarkan bukti. Tolong bantu kami viralkan laporan polis yang saya buat, bukti-bukti siapa yang menerima pasir zaman pemerintahan Adli Zahari dan juga Idris Harun.
Jangan sampai dewan ni nak berlagak suci. Dan mereka hari ini menuduh saya melakukan fitnah. Saya dah lapaskan sumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Tolong pastikan video ini kita sebar luaskan seluruh negeri Melaka supaya jangan ada lagi ragu-ragu. Bulatkan tekad, kuatkan semangat, pangkah Barisan Nasional dan jangan sekali-sekali kita benarkan Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional untuk memenangi pilihan raya dalam pilihan raya negeri Melaka ni. Jangan sampai ada kursi menang untuk Perikatan Nasional dan kalau boleh kita nak pastikan jumlah kursi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan juga merosot dengan dahsyat dia supaya memberikan isyarat yang jelas kepada rakyat negeri Melaka dan seluruh Malaysia bahawa orang Melaka tak boleh terima penipuan mereka tentang janji-janji dalam manifesto 2018. Orang Melaka tak boleh terima fitnah yang mereka lemparkan kepada kita. Betul. Ini penting. Jangan lupa besok malam yang paling penting anda jaga ialah IC anda. Pastikan tak ada orang tahu di mana anda simpan IC. Dah gosok baju siap-siap. Gosok seluar siap-siap. Simpan IC di tempat yang selamat. Jangan sampai anak kita balik, dia bawa lari IC kita. Ada juga anak yang sudah diajar oleh DAP ni untuk menyembunyikan IC mak dan bapa yang diyakini dapat mengundi Barisan Nasional. Pastikan IC kita berada di tempat selamat. Pagi-pagi lusa. Betul. Pagi-pagi lusa kita turun membuang undi dan pastikan jangan keluar waktu tengah hari atau petang kerana sekarang musim hujan. Jadi pastikan bila sampai ke pusat pembuangan undi, kuatkan semangat kita, tekad kita untuk pastikan kesejahteraan dan pemulihan ekonomi negeri Melaka, pangkah Barisan Nasional. Bila Datuk Seri Sulaiman berjaya kita angkat menjadi Ketua Menteri dalam keadaan BN memerintah secara bersendirian, berjaya membentuk kerajaan secara bersendirian tanpa bergantung kepada orang lain, tanpa bergantung pada ihsan pihak lain. BN tidak boleh diugut. Kita boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. InsyaAllah, bagaimana kita jaga rakyat, terutamanya zaman Datuk Seri Najib 9 tahun terakhir pemerintahan Barisan Nasional. Begitulah rakyat negeri Melaka akan kita jaga insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita jumpa malam besok.